Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda menonton Agenda Awani Asia dan sudah tentu ini adalah waktunya dan juga platformnya untuk kami bawakan perbincangan, perkongsian idea khususnya melihat kepada perkembangan semasa di peringkat Asia ataupun di peringkat serantau ini. Baik, untuk minggu ini, malam ini, kalau boleh saya nak lencongkan perhatian anda untuk kita melihat kepada satu lagi isu yang tidak kurang pentingnya, iaitu kita melihat kepada kelestarian lautan kerana baru-baru ini pada 8 Jun telah pun diraikan di peringkat antarabangsa, iaitu Hari Lautan Sedunia yang mana mengangkat tema Revitalization Collective Action for the Ocean yang mana menuntut kepada tindakan kolektif ataupun tindakan bersama oleh segenap masyarakat antarabangsa untuk melihat kepada pentingnya lautan yang menjadi nadi utama dalam kehidupan dunia. Kerana apa yang kita dimaklumkan sebelum ini, kalau dilihat kepada peranan lautan itu sendiri meliputi kepada 70% permukaan bumi dan juga merupakan rumah kepada 700,000 hingga kepada 1 juta spesies hidupan, dan lautan juga menghasilkan lebih daripada separuh pada oksigen dunia. Tetapi ada beberapa perkara yang mungkin kita terlepas pandang, khususnya kita melihat kepada data dan juga maklumat yang dikongsikan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang mana berkongsikan data terbaru yang mana menunjukkan khususnya melihat kepada populasi ikan yang besar-besar berkurangan hampir kepada 90%. Begitu juga data yang sama dikongsikan berkaitan dengan kemusnahan terumbu karang yang terus meningkat sebanyak 50% dan juga melihat kepada pemanasan global dan juga perubahan iklim. Baik, untuk malam ini, kalau boleh saya nak membawakan diskusi ini melihat kepada beberapa perkara, khususnya melihat kepada apa tindakan kolektif dan juga tindakan bersama yang perlu dilakukan, khususnya melihat kepada peringkat serantau ini. Kemudian apa akan jadi ataupun natijahnya jika kita terus leka, khususnya kita melihat kepada isu-isu semasa, kita bercakap tentang pemanasan global, perubahan iklim dan juga krisis makanan pada waktu ini, dan akhirnya apa amalan-amalan terbaik yang boleh dicontohi di peringkat serantau ini. Baik, untuk waktu ini, kalau boleh saya nak bersama dengan Profesor Datuk Dr. Mazlan Abdul Ghaffar. Prof. Datuk adalah NAB Chancellor Universiti Malaysia Terengganu UMT, dan sudah tentu ini adalah waktu yang terbaik untuk kami bawakan pakar-pakar daripada Universiti Malaysia Terengganu kerana semua sedia maklum Universiti Malaysia Terengganu adalah pusat ataupun begitu ramailah pakar-pakar berkaitan dengan industri marin, maritim dan juga lautan, dan sudah tentu pada waktu ini saya ingin bersama dengan rakan saya daripada China, wartawan daripada kumpulan media China CMG iaitu Zhang Hong. Zhang Hong cukup fasih dalam bahasa Melayu. Kalau tak percaya nanti Prof jangan terkejut, dia lebih fasih daripada kita berdua dari Malaysia ini. Tapi kalau boleh Zhang Hong, saya nak start ataupun saya nak mulakan dahulu diskusi pada malam ini bersama dengan Prof. Prof, temanya sudah sudah kita ketahui, iaitu melihat kepada peranan ataupun tindakan secara bersama kolektif yang perlu digerakkan oleh masyarakat dunia. Tetapi mungkin pada waktu ini, Prof, kita tahu kalau bolehlah saya nak flashback ataupun kita melihat ke belakang dalam 2 ataupun 3 tahun ini, kita masyarakat dunia, bukan sahaja Malaysia dan juga China, masyarakat dunia telah pun melalui satu peristiwa yang cukup buruk. Mimpi ngeri kita melalui pandemik COVID-19. Tetapi saya tahu kalau kita bercakap tentang industri ataupun kelestarian laut ini, pakar-pakar daripada UMT ataupun di seluruh dunia sudah memberi amaran untuk kita melihat betapa pentingnya untuk kelestarian lautan ini. Kita tidaklah mahu bila ada bencana besar ataupun malapetaka baru pada ketika itu kita boleh tergadah, ya Datuk ya. Mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan sejauh mana pentingnya peranan dan juga kerjasama yang perlu dilakukan pada waktu ini masyarakat dunia untuk melihat kepada kelestarian lautan ini, Prof. Okey, satu perkara yang sangat penting dan sangat kompleks untuk kita bahaskan pada malam ini sebenarnya. Pernah kita maklum sejak Perang Dunia Kedua, ya. Selepas sahaja Perang Dunia Kedua, kita melihat manusia sejagat mengubah kepada perlumbaan untuk eksplorasi sumber makanan laut. Okay? Setelah tiada lagi peperangan Dunia Kedua, ya. Dan masa itulah berkembangnya mekanisasi kapal-kapal perikanan yang menangkap ikan di serata dunia lah. Dan masa itu jugalah selepas itulah timbulnya konflik daripada segi eksplorasi sumber lautan sejagat, memandangkan pada waktu tersebut tidak ada lagi sempadan-sempadan yang digariskan oleh United Nations Law of the Sea UNCLOS, Convention Law of the Sea UNCLOS 1
UNCLOS 2, UNCLOS 3 dan juga bagaimana tindakan action serantau untuk protect kawasan masing-masing, zon masing-masing. Jadi sebab tu saya maklum tadi, planet ini terdiri daripada 70% adalah lautan, permukaan lautan, dan another 30% adalah permukaan daratan. Dan peranan daripada segi dunia yang bulat ini, yang 70% terdiri lautan ini sangat penting dimainkan oleh lautan itu sendiri. Yang mana ianya juga merupakan sumber kebergantungan makanan oleh masyarakat dunia, yang mana kalau ikut bancian oleh FAO, sebanyak 1.5 trilion sebenarnya telah terhasil daripada eksplorasi sumber lautan, dan dijangkakan pada 2030 akan berlaku sekali ganda lagi, iaitu 3 trilion hasil dieksplor daripada sumber lautan. Dan ini juga membayangkan sebanyak 60 juta 60 juta sumber tan metric ton diambil daripada lautan, iaitu 40 juta, dan dari selebihnya 20 juta itu daripada sumber aquaculture, iaitu salah satu sumber alternatif untuk mengurangkan kebergantungan makanan daripada sumber liar, hidupan liar di lautan dan sebagainya. Ini adalah satu perkara yang trendy lah, yang berkembang daripada masa ke semasa, iaitu perkembangan teknologi aquaculture atau marine culture yang membantu daripada segi penyediaan makanan, keselamatan makanan kepada manusia sejagat secara kultur, tidak bergantung pada hidupan liar, wild habitat dan sebagainya lah. Jadi itu merupakan satu perkara yang sangat penting lah, yang mana dalam keadaan sekarang ni, setelah beberapa abad, almost sekarang ni kalau kita tengok selepas Perang Dunia Kedua tu, pertengahan 90-an, sekarang ini tahun 2022, kadar pengurangan sumber amat jelas dan sangat dirasai oleh semua, ikut bancian FAO lah, yang mana depletion, pengurangan melibatkan pengambilan ikan besar secara berleluasa tanpa mengira impak daripada segi ekologi dan juga rantaian makanan di dalam lautan terjadi. Jadi ini merupakan perkara yang dah lama dibincangkan di peringkat pengurus-pengurus sumber dunia, terutamanya FAO, bagaimana nak mengekang masalah ini, sehingga kan ada yang meramalkan bahawa 2048 merupakan tahun yang sangat kritikal, kerana pada masa tersebutlah sumber lautan dijangkakan berkurang dengan signifikannya. Ini merupakan satu, orang kata tu, nak kata ancaman pun kita boleh ancaman daripada segi food security, keselamatan makanan, yang mana kita manusia sejagat perlu memikirkan kemandiran ataupun survival, kelestarian untuk generasi akan datang. Prof telah membuka diskusi dan juga pengenalan tentang bagaimana kita perlu menghargai tentang kelestarian laut. Okey, untuk waktu ini, sebentar nanti Prof, saya nak minta mungkin boleh kongsikan sedikit bagaimana Malaysia sebagai sebuah negara yang dikelilingi oleh lautan, negara yang maritim, berperanan untuk melihat kepada sumber marin perlu dipelihara. Saya nak bersama dengan Zhang Hong pada waktu ini. Zhang Hong, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini inisiatif dan juga amalan-amalan yang dilakukan oleh pemerintah di China secara khususnya untuk menjaga dan juga melestarikan lautan, khususnya melihat kepada perspektif daripada China. Zhang Hong. Terima kasih. Terlebih dahulu saya juga amat gembira difahamkan sebenarnya banyak kerjasama maritim antara China dengan Malaysia dipikul oleh Universiti Terengganu Malaysia. Dan kalau bidang kerjasama kedua-dua pihak kami dalam menggalakkan ekonomi lautan atau ekonomi biru sebenarnya sudah banyak, termasuk menghasilkan itu benih ikan dan lain-lain, dan juga termasuk macam meneroka sumber pelancongan laut. Kita tahu kalau
Redang di Terengganu amat terkenal bagi pelancong dari China, dan kalau nanti sudah buka kesempatan, saya rasa mesti ramai pelancong China membanjiri Pulau Redang lagi. Dan juga termasuk macam juga ada macam tenaga dari laut. Sebenarnya kalau kerjasama maritim antara China dengan Malaysia atau berbagai negara-negara ASEAN, kita lihat jauh lebih banyak berbanding pertikaian. Dan justru dengan ini kita pun boleh lihat bahawa ini ada satu forum antara China dan ASEAN diadakan untuk khusus membincangkan ekonomi biru pada masa depan, khususnya pada era endemik. Dan ini dilihat sebagai satu penjana penting bagi kita memulihkan ekonomi selepas pandemik ini berakhir. Dan oleh itulah kita mestilah bekerjasama. Dan bekerjasama juga untuk bukan hanya menggalakkan atau meningkat lagi kerjasama dalam meneroka berbagai sumber, juga termasuk perlindungan terhadap berbagai sumber lautan. Kita lihat kalau sekarang sebenarnya kalau bagi menjadikan ekonomi biru satu ekonomi yang berterusan, kita masih menghadapi sedikit cabaran, iaitu termasuk kepelbagaian itu biologi dalam laut juga. Dan satu lagi perubahan iklim, pengaruh yang dibawa oleh perubahan iklim, dan satu lagi iaitu sampah sisa dalam laut. Dan kalau kita mahu ekonomi laut boleh atau maritim menjadi satu ekonomi berterusan, kita mestilah bekerjasama. Dan dalam bidang ini, saya rasa China seperti dulu dalam berbagai platform kerjasama di rantau ini, kita selalu mengutamakan peranan atau fungsi yang dimainkan oleh ASEAN, kerana kita bersama-sama boleh dikatakan kita merupakan jiran. Dan di Laut Cina Selatan kita selalu ada satu sasaran, iaitu menjadikan lautan ini sebagai lautan yang kerjasama, lautan yang stabil dan lautan yang persahabatan. Oleh itulah kita rasa masih banyak bidang yang boleh diterokai kita untuk masa depan, khususnya setelah itu era pandemik, untuk memulihkan ekonomi kedua pihak. Mungkin pada waktu ini Prof boleh kongsikan pandangan selain pada melihat kepada usaha dan juga peranan Malaysia untuk memastikan sumber marin di perairan Malaysia dan juga serantau dapat dipelihara, bagaimana peranan Malaysia dan juga peranan negara-negara di peringkat serantau ini untuk pastikan lautan ataupun perairan di kawasan serantau ini selamat, stabil dan seperti apa yang disebutkan oleh Zhang Hong dan juga dapat dipelihara, Prof. Ya, terima kasih sekali lagi. Okey, kita sedia maklum Malaysia sebagai salah sebuah negara maritim, yang mana kita tidak kecuali sebagai ahli dalam PBB, Malaysia bergerak aktif dalam mana-mana treaties yang diadakan di dunia ni, termasuklah juga pemasangan global, perubahan iklim dan sebagainya. Jadi seperti mana sedia maklum jugalah peranan Malaysia sebagai negara maritim ini tidak terkecuali juga daripada segi konflik pengemalan sumber lautan bersama negara-negara serantau lah, yang mana itu merupakan suatu konflik yang timbul ialah masing-masing timbul akibat daripada punca utamanya adalah pengurangan sumber lautan. Kita banyak contoh yang kita boleh sebut, yang kita perlu sebut, tapi mungkin di sini kita tak perlu sebut sebab kita perlu apa yang dinyatakan oleh saudara Zahong tadi itu adalah kita nak cuba wujudkan Laut Cina Selatan sebagai lautan yang stabil, lautan yang harmoni, untuk kita sharing sama-sama mengikut zon yang telah ditetapkan oleh United Nations ataupun PBB berdasarkan pada yang telah tercatat dalam UNCLOS 1, 2 dan 3 lah yang berkaitan dengan itu, dan ditambah lagi keadaan sekarang ini untuk keharmonian di rantau ASEAN ini telah wujudnya yang dipanggil COPC kan, Coordinating on the Ocean ni, iaitu satu badan yang mengawaslia
sumber lautan di kalangan negara-negara ASEAN, iaitu 9 negara, termasuk juga Japan, Laut Kuning di China dan sebagainya di Vietnam, Philippines, Malaysia, Indonesia. Okey, jadi di situ merupakan satu gagasan yang satu matlamat yang mana yang tadilah untuk mewujudkan usaha untuk mewujudkan kestabilan eksplorasi sumber di rantau Asia, contohnya di rantau Asia ni. Prof, alang-alang ada Prof dekat sini, mungkin boleh dikongsikan. Kita melihat kepada cabaran baru yang dihadapi oleh industri maritim dan juga lautan ini. Mungkin kalau boleh saya nak tarik juga berkaitan dengan perubahan iklim dan juga berkaitan dengan pemanasan global, mungkin juga boleh dikongsikan. Kita tahu dan seperti apa yang saya maklumkan pada awal tadi, UMT Universiti Malaysia Terengganu ini banyak pakar-pakar oceanografi, pakar-pakar maritim ataupun dari industri marin ni. Mungkin boleh diberi sedikit pandangan berkaitan dengan betapa pentingnya ilmu sains lautan ini untuk kita melihat kepada mengurangkan impak pemanasan global, perubahan iklim yang berlaku pada waktu ini dan mungkin akan ada risiko-risikonya pada masa akan datang, Prof. Ya, betul. Sebenarnya kita maklum, usaha manusia sejagat dalam pemeliharaan dan juga untuk mengelakkan disaster ataupun musibah yang besar di dunia ini telah berlaku sejak semua anggota menandatangani satu perjanjian besar di Rio de Janeiro, Brazil pada masa lepas lalu, dan daripada situlah timbulnya usaha-usaha yang bersistematik yang orang kata tu di kalangan masyarakat dunia, negara-negara dunia termasuk negara-negara maju untuk berganding bahu untuk memelihara sumber di lautan dan juga sumber di daratan. Jadi sumber di lautan ni agak complicated seperti yang saya katakan tadi tu, very kompleks berbanding dengan sumber di daratan. Bezanya bandingnya sangat mudahlah kalau kita nak menguruskan sumber di daratan berbanding dengan sumber di lautan. Sebab sumber di lautan ini ianya mobility yang sangat dinamik daripada segi sifatnya sendiri. Dan kita lihat juga sebab apa timbulnya Paris Agreement, sebab apa timbulnya Kyoto Agreement, sebab apa timbulnya Doha Agreement ataupun Qatar Agreement untuk from time to time daripada masa ke semasa untuk melihat balik bagaimana keberkesanan dan juga keberjayaan sesuatu perjanjian tersebut dilaksanakan mengikut action plan lah, tindakan masing-masing. Jadi sehingga sekarang ni kita tengok yang terkini adalah SDGs, iaitu Sustainable Development Goal yang telah digariskan oleh pihak PBB, dan juga di samping itu juga ada lagi United Nations Ocean Science for Sustainable Development yang mana ianya menitik beratkan fokus kepada security ataupun keselamatan makanan, khususnya keselamatan makanan daripada lautan yang perlu dilihat dan ditekankan sebelum 2030 tahun 2030 sebelum ianya terlambat. Zahul, mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan juga, tadi disebutkan oleh Prof tadi kalau diunjurkan menjelang tahun 2030 eksplorasi sumber lautan akan mencecah kepada 3 trilion. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan potensi untuk melihat kepada pembangunan ekonomi biru dan juga boleh dikongsikan bagaimana ini adalah peluang bersama untuk khususnya untuk China dan juga di rantau ASEAN ini untuk melihat kepada potensi tersebut. Ya, kita boleh lihat kalau sumber lautan boleh dikatakan merupakan satu sumber yang amat penting bagi negara-negara ASEAN. Khususnya ini berkaitan dengan rezeki nelayan atau boleh dikatakan penduduk berbagai negara-negara Asia Tenggara. Ini amat dipentingkan, mestilah amat dipentingkan oleh kerajaan di Asia Tenggara. Dan begitu juga sebenarnya bagi China juga. Jadi kalau dulu kita tahu ada sedikit pertikaian antara kita. Tapi kita tahu kalau pertikaian kebanyakannya berpunca dari kepentingan ekonomi. Jadi kalau kita China selalu katakan kalau kita membincangkan bagaimana membahagikan kek, bagaimana kita membesarkan kek dengan kerjasama kedua-dua pihak. Macam kalau di Malaysia ada berbagai jenis ikan yang cukup kaya, dan kalau China ada teknologi, kita bersama-sama
mengadakan pengajian untuk menghasilkan itu benih ikan yang berkualiti, nanti pengeluaran perikanan juga boleh ditambah di kedua pihak. Tapi memanglah seperti apa yang dikatakan oleh Datuk Duru, iaitu sumber perikanan atau berbagai sumber maritim ini terbatas dan ada satu kecenderungan iaitu berkurang lagi. Dan bagaimana untuk mengatasi masalah ini, saya rasa justru dengan kerjasama kedua pihak. Kita bukan hanya akan melindungi alam sekitar di laut atau ekologi di laut untuk menjamin perkembangan pertubuhan. Kita juga boleh bekerjasama untuk meningkatkan teknologi, mengadakan inovasi teknologi supaya menambah lagi rezeki dalam hidup. Jadi saya rasa inilah mungkin merupakan masa depan kerjasama kita untuk mengembangkan ekonomi biru. Okey, baik. Prof. Datuk, saya mungkin ada lebih kurang 2 minit akhir ini. Mungkin boleh dikongsikan UMT, Universiti Malaysia Terengganu tidak hanya melihat kepada peranan yang diberikan khususnya melihat kepada Terengganu, Pantai Timur, Malaysia sahaja, tetapi sudah tentu ada sumbangan yang lebih besar untuk melihat kepada kelestarian lautan ini. Mungkin boleh dikongsikan pada akhir lebih kurang dalam 2 minit akhir ini bagaimana untuk kita melihat kepada UMT boleh memberi sedikit penyelidikan pembangunan dan juga untuk melihat kepada sumbangan-sumbangan penyelidikan yang dilakukan untuk melihat kepada meningkatkan potensi ekonomi biru seperti yang disebutkan oleh Zhang Hong, dan juga akhirnya bagaimana inovasi-inovasi teknologi yang dilakukan oleh negara-negara sebelum ini boleh digabungkan dalam kerjasama di peringkat serantau ini, Prof. Ya. Terima kasih. Sesungguhnya UMT ini merupakan satu universiti yang memfokuskan ilmu kelautan. Jadi di dalam UMT ini ada berbagai jenis kepakaran. Dan kita sedia maklum bahawa UMT ini telah digunakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Tinggi, HCOE dalam bidang oceanografi di INOS, dan yang keduanya HCOE iaitu Center of Excellence di dalam bidang aquaculture crustacean juga. Jadi kita ada 2 HCOE di UMT ini. Satu telah graduate daripada INOS iaitu selepas 5 tahun dan diteruskan kerjasama penyelidikan mereka terutamanya dalam bidang oceanografi dan juga sumber kelautan. Dan Aquatrop merupakan iaitu Institut Aquakultur Tropika dan Perikanan telah dikurniakan HCOE yang kedua untuk menyelesaikan masalah utama iaitu masalah future food. Iaitu food security, keselamatan makanan, yang mana kita menyelidik kepada R&D kepada untuk kita membangunkan sumber makanan alternatif untuk kurangkan kebergantungan kita kepada sumber lautan. Jadi di situ aquaculture bukan satu perkara yang sangat penting untuk dimajukan pada masa akan datang demi untuk menjamin keselamatan makanan daripada sumber alternatif selain daripada sumber lautan secara semula jadilah. Jadi itu merupakan satu kekuatan yang ada di UMT ini dan di bawah institut inilah papakannya ada. Dan satu lagi perkara yang baru di sini adalah UMT juga menerajui penyelidikan dalam bidang perubahan iklim lautan, yang mana ianya juga berkait rapat dengan keselamatan makanan serta impak fizikal dan juga biologikal serta ekologikal di dalam sistem lautan yang pusatkan di satu institut dipanggil Institut Marine Biology ataupun Marine Biotechnology di UMT ini. Jadi segalanya telah lengkap sekarang ini untuk UMT menyumbang kepada negara khususnya dan juga amnya kepada dunia yang berkaitan untuk sama-sama membangun serta melakukan pendidikan antara rakan sejagat menghala tuju ke arah yang sama, iaitu untuk kita mengelakkan musibah yang bakal berlaku daripada segi kecukupan makanan pada masa akan datang.
Okey, baik. Terima kasih Profesor Datuk Dr. Mazlan Abdul Ghaffar, Prof adalah Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu. Dan sebentar tadi kita bersama dengan Zhang Hong, wartawan daripada Kumpulan Media Cina CMG, yang mana kedua-dua pada panel pada malam ini berkongsi idea dan juga pandangan melihat kepada bagaimana usaha serantau dapat digebelingkan dalam usaha untuk melihat kepada peranan bersama untuk memelihara kelestarian lautan. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini agenda Awani Asia. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.